tekan dia tekan rekod sekarang terlupa pula. Okey, Okay. jadi kita sebelum kita memulakan kita punya sesi pada pagi ni, kita nak mukadimah dulu kan. Bila orang sebut je pasal geologi kan puan, mungkin ada adik-adik kita kat sini dia tak tahu kan geologi tu apa. Kalau masa sekolah menengah ada belajar geografi, tapi ini geologi pula. Kata mungkin untuk mukadimahnya boleh puan ceritakan bidang geologi tu apa sebenarnya. Silakan puan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi lah. Okay, saya sebenarnya excited tengok kanak-kanak kan. Anak-anak. Ya, Saya tak betul. adalah. Anak-anak ke Adik-adik adik-adik saya tu? lah. Adik-adik saya. Adik-adik ya. Anak saya pun kecil lagi. Ya. Kami memang di Jabatan Mineral dan Geosains Cik Shehan Ya, geoscience. Sebab saya tahu ramai memang akan keliru lah CMG ni. Ya. Jabatan Mineral dan Geosains, Jabatan Air Mineral pun ada juga. Air mineral. Ada juga. Air minum. Dekat kami ni buat air mineral lah. Okey. So geologi ni memang satu bidang yang rare sebenarnya. Saya ikut pengalaman saya lah kan. Saya ni bekerja di Jabatan Mineral Geoscience ni dari tahun 2014. Dalam 7 tahun lah kot. So sepanjang saya bekerja ni pun ramai yang tak tahu lagi geologi tu apa. Apa JMG tu. So geologi ni dia sebenarnya soalan Cik Shehan kan, apa tu geologi? Betul? Ya, betul. Geologi ni dia sebenarnya satu bidang sains juga. Dia tak berapa nak glamour sangat sebab asalnya tak belajar kot di sekolah rendah atau sekolah menengah. Tak yang ada secara belajar spesifik. secara spesifik tak ada. Yang belajar pun dalam geografi. Itu pun secara asas sajalah. Geologi ni dia lebih kepada kajian lah. Geologi tu kajian bumi. Dia kajian tentang bumi pada masa lampau, sekarang dan masa depan. Dia melibatkan jugalah kajian fizikal. Kalau kita tengok fizikal dengan kimia. Fizikal tu yang kita boleh nampak lah, yang batuan. Jenis batuan tu memang sinonim lah dengan geologi. Tanpa batuan tu memang bukan geologi lah. Kalau kimia, kita kaji tentang dia punya komposisi mineral, dan kimia lah dalam batuan tersebut. Supaya kita boleh mengenal pastilah gambaran kejadian yang berlaku di bumi pada masa lepas, pada masa sekarang, kita relate kan macam mana boleh berlaku pada masa lepas. Macam tu lah, secara general sahajalah. Tak apa. Nak ni semula ada ni, budak ni tengah online Zoom ni. Minta yang tak perasan dia boleh mute-kan diri dulu. Alright, terima kasih. Kadang-kadang genting bila kita di situasi online ni, tapi tak mengapa. Jadi saya simpulkan bahawa untuk adik-adik semua ni mesti baru first time dengar perkataan geologi ni. Geologi ni ilmu di mana kita kaji bumi kan. Kita nak kaji bumi, apa yang berlaku pada masa lepas, macam mana kita nak tengok apa yang berlaku pada masa lepas. Itu yang diorang kata, Puan Amalina kata, kita tengok pada batuan kan. Jadi batuan tu lah apa petunjuk-petunjuk dia. Nanti boleh kita tanya nanti masa di hujung-hujung nanti kalau kita ada masa kan, kenapa nak tengok batu dan sebagainya kan. Menarik bidang geologi ni sebenarnya kan. Kalau kita tengok dekat movie ada cerita macam Jurassic Park kan, orang cerita pasal dinosaur, ataupun kenapa orang suka gali-gali tu sebab dia nak tengok apa yang ada di masa lampau kan. Jadi itulah sedikit sebanyak mengenai geologi kan. Jadi kita punya soalan kedua tu kan, bila kita dah tahu bidang geologi ni kan, kalau macam Puan Amalina nak menjadi seorang ahli geologi lah kan. Jadi macam untuk adik-adik yang ada ni kan, sekarang mungkin dia orang di sekolah rendah ataupun sekolah menengah kan. Jadi lepas sekolah menengah dia orang nak pergi ke mana? Ada nak kena ambil kursus apa dekat universiti tu? Apa laluan pengajian dia? Okey.
sekarang peserta semua daripada sekolah rendah ke menengah majoritinya? Banyaknya sekolah menengah lah. Oh, okay, sekolah menengah lah. Yeah. Memang sesuai lah kan sebab nak tengok ke arah mana nak pergi. Betul. Okay, pada mula sekali sebenarnya untuk melanjutkan pengajian lah kan ke peringkat yang lebih tinggi dalam bidang geologi ni, dia perlu ada, sebenarnya ada minat jugalah, kena ada minat. Sebabnya kalau kita main pilih je kan, nak ni lah course ni, takut kita tak boleh nak teruskan sebab kita tak tahu sedalam mana lah bidang tersebut. Betul. Sebab geologi ni memang tak ramai tahu kan. Betul. Okay, sebenarnya geologi ni kalau kita jenis yang macam minat outdoor, jenis minat hiking ke, minat kerja luar. Dia so memang sesuai lah geologi ni sebenarnya. Kan, tapi sebenarnya tak semestinya lah nanti bidang kerjaya tu akan ke arah kerja luar sahaja, tapi memang secara asasnya memang akan ke kerja luar jugalah. Walaupun sebab dia geologi ni dia banyak bahagian, sebenarnya banyak bidang. Pecahannya memang banyak. Kadang orang nampak geologi ni macam study tentang fosil dinosaur saja kan. Macam susah lah nak cari ni macam mana. Tak juga, dia banyak cabang sebenarnya kan. Okay, untuk melanjutkan pengajian ke bidang geologi ni, ia perlu kalau ke universiti tu ke sarjana muda sains lah, sarjana muda sains geologi yang ditawarkan di Malaysia lah, khususnya yang rare, yang paling legend lah, paling lama yang tawar tu di Universiti Malaya, Kuala Lumpur, UM, dan Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Lepas itu ada buka di Universiti Malaysia Sabah, dah ada. Lepas tu di Universiti Malaysia Kelantan pun dah ada. Tapi dia punya tu bukanlah geologi, dia geoscience. So lagi meluas lah dia punya skop tu. Ya. So daripada lepas SPM tu untuk melanjutkan ke degree lah, perlu melalui asasi ataupun matrikulasi. Asasi sains lah, dia memang geologi ni background dia sains, so memang perlu sains lah. Sebab kalau daripada sastra tu tiba-tiba tu memang susah sikit lah nak cope tentang sains tersebut. Betul. Itulah. Betul. Selepas itu sama ada di Universiti Malaya pun, macam saya dulu di Universiti Malaya lah. Selama 3 tahun. So nak memilih tu memang daripada saya masuk matrix, matrikulasi setahun, lepas tu saya terus pilih lah sebab saya pun tahu pasal geologi tu masa di matrix. Ada daripada Universiti Teknologi Petronas ada buat inilah pengenalan kerjaya geologi. Tapi mereka lebih fokus kepada petroleum lah, oil and gas. Ya. Semasa tu semua seronok lah, oil and gas, masuk kan. So gaji masuk semua. Betul. Itulah. Masa tu baru tahu apa tu geologi. Tapi ingatkan, itulah bagi saya lah pengalaman saya. Ingatkan sekadar kepada petroleum, oil and gas, tapi lebih daripada itu sebenarnya. Jadi kalau boleh saya simpulkan bahawa untuk belajar geologi ni boleh je kalau macam adik-adik teruskan dalam bidang sains, bidang sains tulen sampai ke sekolah menengah. Kemudian bila dah habis sekolah menengah tu, kalau nak masuk ke bidang ni, target untuk masuk asasi ke ataupun diploma sains ke ataupun macam puan juga masuk matrikulasi kan. Jadi kat situ baru kita boleh masuk ke bidang degree lah, baru kita masuk universiti adik-adik. Masuk universiti macam Puan Marina kata tadi, ada yang di Universiti Malaya, ada yang di Universiti Kebangsaan Malaysia, ada yang di Universiti Malaysia Kelantan dan juga Universiti Malaysia dekat Sabah kan. Jadi di situ laluan-laluan dia pengajian kat situ kan. Jadi kalau rasa nak ke overseas sikit, pergilah Universiti Malaysia Sabah.
Ingatkan overseas. Betul kan rupanya. Takut Bolehlah tapi kalau fly. di luar negara memang banyak lah bidang geologi ni. Mereka memang dari sekolah rendah pun dah belajar tentang geologi. So kalau nak belajar geologi di luar negara pun bagus sebab mereka punya geologi di lapangan reserve kan senang kita nak buat. Ni lah berdasarkan daripada pengalaman kawan-kawan saya lah macam tu. Jadi boleh juga pergi kat luar negara kan, tapi sekarang musim pandemik ni kan semua kita menadah tangan je lah untuk ke luar negara kan, nak pergi merentas daerah pun mungkin susah. Jadi mungkin tadi Puan Amalina dah cucuk sedia orang sikit kan bagi adik-adik dia, mungkin dia kata geologi ni belajar pasal batu kan, tapi kerja sebagai ahli geologi ni macam mana? Mungkin Puan Amalina boleh ceritakan dulu apa kerjaya-kerjaya je dulu, kemudian kita pergi ke soalan seterusnya, kerjaya-kerjaya dia. Silakan. Okey, bidang geologi ni tu saya kata meluas kan. Meluas, dia banyak yang kita boleh macam doktor jugalah kan, dia ada kepakaran dia pediatrik ke apa. Bila kita dah study degree secara geologi ni, kita boleh sambung kepada master. Master kita fokuslah kepada bidang, contohnya yang saya boleh sarankan ni bidang macam geomorfologi kan, morfologi tentang fizikal rupa muka bumi, gunung ganang semua tu mereka akan study lah. Lepas tu tentang paleontologi, tentang itu kajian tentang fosil lah. Fosil, lepas tu bukan saja sebut kejuruteraan geologi pun, bidang kejuruteraan pun memerlukan juga kepakaran geologi sebab engineer tak semualah tahu tentang batuan ke asas foundation sesuatu tapak tu sebab dia melainkan kalau geologi ni jurutera ni dia ada basic geologi macam kejuruteraan geoteknik ke kan. Jurutera geoteknikal tu dia tahulah tentang geologi sebanyak. So memang geologi akan bekerjasama lah. Yang bocor. Okey. Jadi kita punya ada nak teruskan lagi Puan? Macam mana soalan tadi? Jadi tadi kita dah Puan dah cerita mungkin salah satu laluan ni ialah kita pergi ke laluan akademik lah. Betul kan, sebagai ahli geologi boleh kita pergi ke laluan akademik, maknanya bila dah habis ijazah sarjana muda di universiti boleh pergi ambil masters, lepas tu ambil PhD lah. Ini laluan kerjaya dalam bidang akademik pula. Selain daripada tu macam mana lagi kerja kalau kita boleh dengan ijazah geologi ni? Okey, untuk ijazah geologi ni dia boleh ke bagai sektor lah, sektor swasta boleh, sektor kerajaan. Itulah sebab kalau macam Jabatan Mineral Geosains ni kan, kalau kita boleh tengok kat mana ni, saya punya logo. JMG ni kan, ada hammer tu confirm. So kalau sektor kerajaan, agensi kerajaan memang Jabatan Mineral dan Geosains sahajalah yang betul-betul ambil pelajar yang pure geologi. Memang akan ambil lah, terutama kepada untuk grade lepasan ijazah lah. Untuk sektor swasta tu banyak dalam bidang construction, dalam bidang oil and gas yang kita tahu sekarang kan. So itulah. Masing-masing ada kelebihan dan masing-masing ada kelebihan kan. Betul kan. Jadi sebenarnya adik-adik kita ni dia tak nampak kata apalah kaitan geologi dengan kehidupan ni kan. Kata apa yang benda geologi ni kan. Tapi dia orang tak sedar sebenarnya kalau macam adik-adik yang kat luar sana pergi tengok dinding rumah ni. Betul. Tengok dinding rumah kata. Dinding buat rumah buat daripada apa? Dinding rumah tu dibuat daripada simen, ada batu ada kan. Jadi batu dan simen tu datang dari mana? Jadi cuba fikir batu dan simen ni mesti tak tahu kan dekat mana. Itulah dia datang daripada kita punya batu-batuan kan. Jadi kena ada ilmu geologi macam apa Puan Amalina tu cerita, macam mana kita nak ambil batu tu, mana kita nak cari batu tu. Tak semuanya batu macam kita kutip batu tepi jalan macam ni Puan
Dia bukan kutip apa tu. Kadang-kadang batu tu dia tertanam dalam tanah. Kadang-kadang ada tertanam dalam sungai ke, dalam laut ke. Ada kadang-kadang dalam gunung tu baru kita jumpa batuan yang kita nak tu kan. Jadi itu yang kena ada ilmu geologi tu, betul tak? Betul. Kita kena mencari lah. Geologi ni memang kerja dia menyelidik dan mencari. Dan macam CSI lah sikit. Betul. Setuju. Sebab kadang batuan yang dah kita nampak tu dah terekspos kat luar tu, kadang-kadang dia dah terlulu hawa daripada kena matahari. So kita tak boleh nak tengok sangat lah dia punya kepentingan daripada situ. So memang perlu menggali, masuk ke kawasan yang belum lagi kita explore macam tu. Banyak sebab kita punya everyday life pun memang kita dikelilingi dengan batuan kan, dengan mineral macam Cik Shihan cakap tu. Ubat gigi kita. Ubat gigi. Kan, daripada fluoride, kalsite kan. Macam tu lah. Mungkin kita dah terlanjur ke CD kan. Kan selalu je kalau kita nak kata puan tunjuk logo Tukul tu kan. Kalau kita tengok dekat movie-movie pun orang yang menggunakan Tukul tu kita tengok dalam cerita-cerita yang mengembara pada zaman dahulu. Lepas tu dia orang korek-korek, lepas tu jumpa dinosaur kan. Jadi yang kaji dinosaur ni pun kerja geologi juga ke puan? Ya betul, benda geologis. Sebab dia kena tahu batuan mana yang dia boleh tersingkap macam tu. Tak boleh batuan yang dia dibentuk terlalu panas kan, macam granite ke apa dia terbentuk oleh magma. Dia memang tak tersingkap dekat situ sebab fosil pun tidak boleh preserve dekat situ. Ini hammer pun tak semua hammer boleh bawa. Dia ada hammer khas dia lah. Bukan hammer yang ketuk paku tu tak boleh lah. Dia hammer yang lain, dia bukan hammer yang ni Jadi bagi adik-adik semua yang kat luar sana, saya tahu ada yang suka menggali-gali tanah, lepas tu terbayang-bayang nak pergi masuk hutan cari jumpa dinosaur kan. Inilah laluan dia untuk adik-adik kan. Inilah dia kalau suka masuk ke hutan, mencari-cari kan. Sebab macam Puan Amelina kata, dia macam CSI. Kalau macam apa kita menyiasat kejadian macam ada kes pembunuhan contohnya kan, kita tak ada masa kat kejadian pembunuhan tu. Jadi kita tengok apa yang ada dekat tempat kejadian pembunuhan tu untuk kita kata ini orang ni kena bunuh pakai pisau, betul kena bunuh macam mana kan. Jadi ahli geologi tu pun macam tu kan, dia tengok batu ni, dia tak ada masa batu tu wujud. Cuma kita tengok batu ni, dulu ni batu ni macam ni. Itulah dia kan. Ada elemen yang menarik juga kalau bagi adik-adik semua yang suka penyiasatan ni, yang suka dinosaur, sila sambung. Sambung dia punya laluan kerjaya dalam bidang ni, dan tak semestinya kita kerja dalam bidang kerajaan saja, tapi ada macam Puan Amelina kata, ada di luar kan, ada swasta kan. Mana nak tahu kita ada adik-adik kat sini ke Akilah ke, nanti dia akan ada syarikat menyiasat dinosaur. Kita tak tahu kan. Jadi bolehlah panggil kita orang kan. Kita orang nak tengok dinosaur juga kan. Boleh buka syarikat perunding ke apa kan. Pada study kan, lepas tu ada ilmu, lebih boleh buka syarikat sendiri kan. Mana nak tahu nanti orang dekat Mesir ke Arab Saudi ke panggil kan kita, Doktor Akilah, kita ada macam fosil dekat sini kan. Boleh pergi kan. Seronok macam ni kan. Betul. Kita dah cuba. Silakan Puan. Tapi orang akan gelarkan kita ni orang batu lah. Orang batu tapi jangan risau. Kadang orang tak tahu yang geologi ni memanglah batu kan, tapi sebenarnya luas lagi. Luas lagi bidang dia. Kadang-kadang saya pun pernah mengalaminya sebab orang tak tahu geologi tu apa kan. Kadang-kadang kita ambil subjek tu orang kata mesti subjek kena buang ni kan. Macam tak lepas kan. Padahal SPM semua hebat-hebat je yang ambil geologi ni. Bukan je bidang yang dibuang. Macam orang tak dapat bidang yang kita pilih tu akan buang ke geologi. Tidak. Memang kami semua memang hebat-hebat lah SPM-nya. So tak apa. Kalau minat tu teruskan je. Peluang kerjaya tu memang ada geologi sekarang ni. Macam di bencana ke apa kan, memang geologi akan dipanggil. Sekarang ni macam adik-adik tahulah macam bencana di Gunung Jerai tu. Sekarang ni memang JMG orang kuat di sana lah untuk buat kajian mengapa berlaku
aliran puing tersebut. Hmm. Banyak sangat keperluan geologi ni di Ya, Malaysia. dan satu lagi yang saya perlu tekankan, mungkin kat adik-adik kat luar sana ingat geologi ni mungkin dekat luar saja, tapi ada juga ahli geologi yang dekat Makmal. Yang dekat Makmal Betul. tu mungkin lagi gempak puan, dia ada peralatan-peralatan yang besar daripada bilik apa semua kan. Itu hanya ahli geologi dia tahu. Nak tahu kena sambung degree dalam geologi kan. Jadi mungkin apa untuk kita punya soalan seterusnya kan. Puan sekarang di Jabatan Mineral dan Geosains kan. Mungkin Puan boleh ceritakan sikit, bagi gambaran kat adik-adik ni, macam mana kerjaya Puan sebagai pegawai geosains dekat sana. Macam apa bila masuk pejabat tiba-tiba kena pakai topi keras bawa tukul ke, macam mana ceritakan kepada kita punya adik-adik ni macam mana pekerjaan seharian Puan. Okey. Di Jabatan Mineral Geosains ni dia ada banyak section lah dipanggil. Okey. Dia ada, saya cerita dululah pasal JMG ni kan. Kadang orang tak nampak sangat JMG ni. JMG ni ada bagi pada 3 unit utama lah. Kita panggil unit Geosains, unit sumber mineral, unit lombong dan kuari. So bidang utama yang difokus oleh JMG. So unit Geosains dan unit sumber mineral ni memang semua background geologi di situ. Sebab unit Geosains ni kita ada pemetaan, kita akan turun sites lah, sites untuk buat pemetaan geologi. Kita akan petakan batuan yang kita jumpa, kita akan petakan struktur geologi. Lepas tu kita akan masukkan dalam peta lah. Peta yang kita buat tu akan menjadi rujukan kepada semua pihak. Macam engineer pun nak tengok peta geologi, tengok struktur. Contohnya kawasan tu selamat ke tidak untuk dibuat. Macam tu. So lagi satu kita ada buat kajian tentang air bawah tanah, groundwater. Kita ada buat projek di mana bila kita cari sumber air bawah tanah ni sebagai sumber alternatif, kalau air surface maksudnya sungai ke apa tak cukup, boleh guna air bawah tanah lah, dan pumping out. Rasanya akan dibuat di kawasan perkampungan orang asli lah, sebab kawasan tu susah untuk dapatkan sumber air. Macam pihak bekalan air ke tak boleh nak bagi ke apa kan. So kita akan bantu dari situ lah. Semua tu memang perlukan kajian geologi juga. Kita tak boleh main korek je tak jumpa air. Ada spesifik batuan, spesifik struktur yang ada air. Seterusnya aktiviti kejuruteraan geologi. Di situ ada kita kajian bencana. Macam di Perak ni kita ada gua-gua banyak. So sekiranya kita akan buat kajian lah gua-gua kesabilan gua macam mana. Adakah potensi untuk jatuh. Kita akan buat kajian dan kita akan buat showkan. Kan? Showkan untuk mitigation dia lah. And then lepas tu kita ada geologi alam sekitar lah. Kalau ada pencemaran ke apa, kita akan terlibat jugalah. Sebab pencemaran tu boleh memberi kesan kepada air bawah tanah. Kita akan beri nasihat. Sebenarnya agensi kerajaan ni kita lebih kepada khidmat nasihat lah. Khidmat nasihat teknikal juga kepada pihak-pihak lain. Lepas tu unit sumber mineral tu memang akan ke lapangan lah, ke hutan untuk mencari sumber-sumber mineral, sumber-sumber ekonomi yang boleh menyumbang kepada negara lah. Contohnya sekarang yang macam tengah buat kajian yang rare earth elements tu, ada mineral elemen yang diperlukan lah untuk elektronik dan sebagainya. Lepas tu unit lombong dan kuari tu lebih kepada mereka yang ada background kejuruteraan pelombongan lah, sebab mereka akan buat penguatkuasaan. Rasa adik-adik faham kot ya? Betul. Sebab dia JMG ni banyak lah bidang dia. So kalau macam saya ni, saya di unit Geosains, aktiviti saya pemetaan geologi. Pemetaan. Dan lebih spesifik kepada pemetaan geologi warisan. Maksudnya saya mencari macam tapak-tapak untuk dijadikan warisan geologi. Macam gua ke, kita akan cari apa yang menarik di situ yang boleh menjadikan
satu pelancongan berasaskan ilmu geologi. Maksudnya mereka macam adik-adik masuk gua, adik tengok ada stalactite tu, kita akan cerita macam mana terbentuk stalactite, macam mana terbentuk stalagmite, macam mana ada feature-feature ni lah. So memang menarik. Kalau kita masuk gua tu memang menarik lah. Kalau adik-adik suka hiking, suka menyelam air ke apa, bolehlah ambil bidang geologi ni. Betul. Tengok ramai juga kat sini kan. Wanita ni saya tengok. Itulah dia. Kita sebenarnya kita nak galakkan lebih ramai lagi wanita untuk menceburi dalam bidang STEM kan, ataupun bidang yang banyaknya didominasikan oleh lelaki. Tapi itu kita punya soalan yang nanti kemudian mungkin sebelum kita pergi kat sini kan, mungkin adik-adik kita tak apa nampak lagi kan, nak masuk hutan macam susah je betul, ataupun kadang-kadang kerja dekat makmal macam ni je kan. Mungkin Puan Amalida boleh cerita sikit apa yang pengalaman yang paling best sekali sebagai bekerja sebagai pegawai geosains kan. Mungkinlah tengok dia orang dengar cerita Puan Amalida ni terus cari kata aku nak jadi ahli geologi lepas ni. Silakan. Susah juga tu. Apa yang sepanjang saya bekerja tu kan. Memang seronok lah sebab bila kita kerja luar ni kita jumpa macam-macam kan. Sebabnya macam masuk hutan tu kan. Masuk hutan tu kita yelah kena bercamping lah kan. Kena memalam macam-macam kita boleh jumpa. So sebenarnya kenangan macam-macam lah, kenangan pahit, manis semua ada kan. Boleh cerita yang manis dulu, yang pahit kemudian nanti dia orang lari. Sebenarnya manis, semuanya manis. Kita kena tempuhinya dulu. Manis sebabnya sebab saya suka kerja luar kan. Bila kita pergi tu kita dapat jumpa benda-benda yang menarik. Kadang kita tak pernah tengok batuan apa ni. Ini lebih kepada kerja luar lah bagi saya. Kerja luar yang sangat menarik. Betul sebab kita contohnya kan sebab saya memang kat Perak lah. So memang kat Perak, kat Ipoh ni, kat Lembah Kintan ni memang banyak gua. So bila kita masuk, kita dari luar tu kita tak tahu apa yang ada kat dalam. Bila kita masuk tu macam-macam ada, bukan sahaja geologi, ada flora, ada fauna yang tak pernah tengok pun ada. Daripada situ kita belajar lah, kita akan bersama-sama juga dengan tim kepakaran lain. Kita bersama dengan pakar haiwan, pakar tumbuhan, kita sama-sama relate kan. Kita macam mana relate kan lah, macam mana geologi dekat situ, kenapa ada pokok dekat batu ini saja, macam tu. Kadang-kadang kita pun tak berapa tahu kan, kenapa batuan kat situ. Daripada situ, kita akan buat kajian lah. So kalau jumpa fosil pun menarik. Kita tak mesti yang fosil dinosaur. Kita jumpa fosil yang mikro, yang kecil-kecil tu pun macam cengkerang ke apa, kita boleh menentukan kawasan tu dulu lautan cetek ke, lautan dalam. So daripada fosil tu kita boleh tahu. Ada fosil yang kita boleh nampak dengan mata kita, ada yang kena bawa balik ke makmal. Kita kena hancurkan batu tu, kita keluarkan guna mikroskop. Itu menarik. Boleh kalau yang tak minat nak keluar tu, boleh di lab tengok mikroskop, cari-cari fosil yang kecil-kecil tu. Okey. Jadi kita boleh simpulkan bahawa kalau adik-adik nak masuk bidang sains yang tak duduk dalam makmal, sila masuk ke bidang geologi kan. Mungkin saya dulu sebagai ahli kimia kan. Jadi masuk ahli kimia ni banyaknya kita tengok bika, lepas tu ada bika satu lagi campur, duduk dalam bilik, hujan ke apa ke tak kisah kan. Jadi tak ada masalah kan. Tapi lama-lama saya pun rasa stres tengok benda ni campur kan. Jadi mungkin yang adik-adik suka luar ataupun pergi meloncat sana sini, panjat pokok semua kan, nak tengok alam sekitar, inilah kerjaya yang sesuai untuk adik-adik semua kan. Boleh masuk ke bidang geologi. Macam mana kita nak masuk bidang tu? Boleh lepas ambil SPM tu, boleh masuk ke bidang ni, ambil asasi ke apa ke, betul ke ijazah, boleh ambil ke geoscience. Itu dia punya laluan dia kan. Jadi untuk kita punya tadi pengalaman
Kan, pengalaman yang best ni kita dapat pergi kat luar ni kan. Ini soalan yang tadi Puan dah ceritakan tadi kan. Mungkin kita nampak ini perlukan aktiviti fizikal ni, kita kena keluar apa semua kan. Kata mungkin bila minda orang yang dulu-dulu kata ini tak sesuai ni untuk perempuan kan. Jadi mungkin Puan boleh ceritakan kata apa macam mana Puan boleh masuk ke dalam bidang ni, bidang yang nampak banyaknya menggunakan fizikal dah banyak kan. Jadi macam mana boleh masuk ke bidang ni kan? Apa cabaran dia? Betul, semasa saya belajar di universiti pun sama je bilangan lelaki wanita pun. Walaupun orang tak tahu geologi tak apa, tapi ramai sama bilangan dia, tak katalah lelaki lebih sebenarnya. Tapi bila dimasuk tempat kerja ni, confirm lah lelaki ramai. Betul? Lelaki memang ramai. Kalau di JMJ Perak ni, kalau pegawai ni ada ijazah sarjana muda. Kalau jurusan ni memang di JMJ Perak 2 orang saja. 2 orang, yang lain tu memang lelaki. Tak mengapa, kita boleh teruskan dengan kehidupan kita. Sebab ada lagi seorang perempuan di unit Lombong Quarry. Ada juga pegawai tersebut. Lombong Quarry pun satu risiko juga kerja sebab mereka perlu ke quarry kan. Quarry ada blasting. So tak ada masalah pun, wanita boleh saja. Jangan risau. Jangan risaulah. Sebabnya kita boleh buat sebenarnya. Tak ada masalah. Dia tak ada halangan pun. Betul-betul tak ada masalah. Cumanya kalau jenis wanita yang suka kerja luar, itulah saya cakap kan. Suka kerja luar, memang tak kisahlah, macam pergi hutan tu pun nampak pacat tu kan. Pacat lompat. Tak kisahlah, mainlah pacat gigit saya. Tu boleh. Confirm kalau saya interview kan. Suka pacat tak? Suka? Okey, boleh dapat. Tu mungkin adik-adik kena tanam dalam fikiran kan. Pacat ke, jumpa benda-benda yang merangkak kat lantai tu, tak ada hal, inilah bidang untuk anda semua. Betul. Memang benda tu memang kena tempuh lah, kat mana-mana pun ada benda tu kan. Itu boleh. Kalau kita nak, boleh je. Sebab saya pun ada kawan-kawan yang di oil and gas kan. Tapi ia bergantung kepada individu tu jugalah. Sebab bila kita tengah belum berkahwin, masih bujang lagi, boleh teruskan. Boleh. Sebab kadang-kadang ada kekangan dari segi family tu, tak apa, tu kerja cerita lain. Tapi bila kita single ke apa tu, boleh teruskan lah dengan medan-medan mencabar ni. Ada satu lagi apa yang mungkin adik-adik ni terfikir kan, kata kita ni nak masuk hutan, lepas tu betul mesti masuk hutan jauh pula tu kan. Jadi kalau nak jadi ahli geologi lah, kena tak mahir macam ikatan-ikatan ni kita belajar dekat dalam pengakap ke dalam unit kurikulum ataupun kena pandai abseiling ke apa. Perlu ke kita belajar benda tu Puan? Kalau saya tak adalah belajar benda tu kan. Bila kita decide tu kan, baru kita sendiri menempuhinya. Macam tu. Sebab kita kalau kita decide, kita tak akan pergi berseorangan. Betul. Kita akan pergi satu tim, lepas tu kita akan panggil macam buruh. Maksudnya buruh hutan tu mereka akan bantu kita lah kalau kita ada masalah kan. Kita bukannya kalau kita masuk hutan tu kita bawa barang banyak sangat. Kita ada bawa buruh ke apa. Mereka akan bantu kita. So kita akan naik dengan mudah lah kalau memanjat ke apa. Tapi kita kena kuat lah. Sebelum pergi tu saya perlu training. Training sendiri kan. Pergilah naik bukit ke dulu. Sebab benda kalau masuk hutan memang kena mendaki lah. Kena melalui air yang deras macam tu lah. Memang perlulah stamina tu memang perlu ada. Itu penting tu yang dia punya point yang hujung tu kan. Bila adik-adik nanti nak masuk ke hutan sana, dia mesti cergas. Kata dia kalau kita nak masuk bidang ni dia tak boleh malas. Orang yang rajin jogging contohnya ataupun yang suka sukan-sukan sikit kan. Jadi sesuai untuk dia kan. Dia bukannya untuk apa kalau petang-petang tu orang tu nampak dia dekat luar saja. Jadi inilah
bidang yang sesuai untuk adik-adik semua kan. Jadi kita pun macam hampir ke ni dia punya soalan-soalan terakhir kan. Tapi Cik Shehan, kalau Sila, macam tak berapa gemar sangat nak kerja luar ni, boleh lah, boleh jadi pensyarah ke apa kan. Tapi kalau Betul. pensyarah pun dia perlu ada basic nak kerja luar jugalah sebenarnya. Tapi Ah. kalau jadi pensyarah tu kuranglah sikit ke kerja luar tu. Sebab kita kalau kerja yang sektor kerajaan ni memang kita ada projek dia, memang kita kena pergilah ke lapangan. Ya. Betul kan. Jadi saya lupa nak tambah tadi lah, untuk masuk ke kerja kerajaan ni dia kena memohon lah melalui Suruhanjaya Perkhidmatan Awal SPA. Dia tak boleh main hantar kat JMG je, saya nak masuk kerja kat sini, tak boleh lah. Dia kena cuba tengok online, buka laman web tu www.spa.gov.my, kena daftar dekat situ. Nanti mereka akan panggil untuk temu duga dan sebagainya lah. Baik. Mungkin kita nampak adik-adik kita ni ada yang sekolah menengah, ada yang sekolah rendah kan. Kalau kita sebut pasal bidang engineering kan, kejuruteraan, cikgu-cikgu selalu cakap, kata kalau awak nak jadi engineer, kamu kena kuat dalam matematik. Contohnya kan, kalau kamu nak jadi ataupun kena ada fizik contohnya kan. Jadi kalau macam untuk menjadi ahli geologi ni, subjek apa yang adik-adik ni kena, puan rasa lah dia kena kuat benda tu, dia punya subjek ni. Subjek tu kalau secara generalnya sains lah kan. Tapi kalau perlu cemerlang lah dalam fizik, kimia, biologi. Fizik, kimia dan biologi. Betul. Sebab semuanya memang akan diguna pakai lah semasa bekerja. Dan matematik lah. Dia matematik sikit. Banyak ke sikit tu buat? Dia susah ke sedang matematik dalam geologi ni? Saya rasa masa belajar lagi susah ni. Rasa. Kalau masa kerja simple saja. Bila kita punya asas sudah kukuh semasa belajar, InsyaAllah semasa kita bekerja boleh kita apply-kan dia. Jadi adik-adik jangan risau kalau macam matematik tu biasa-biasa saja pun boleh juga masuk bidang geologi. Sebenarnya dia punya matematik dia tak adalah susah sangat, tak ada sampai macam kita, saya rasa tak ada kot sampai level advanced kot ya. Dia kata matematik moden pun sudah mencukupi lah ya. Jadi adik-adik boleh bertenang. Kemudian sekali puan ada kata tadi, kalau lagi bagus kalau ada pengetahuan fizik, kimia dan biologi kan. Dia pakai tiga-tiga ni puan Pakai, betul. Yang pakai. Tapi especially kalau kerja di makmal tu kita akan lebih pakai kepada kimia lah. Kimia dan biologi. Kalau fizik tu, kalau kita kepada bidang geofizik, kita akan pakai konsep fizik lah. Macam kita ada buat kajian guna alat kan. Banyak geofizik akan menggunakan alat resistivity, seismik. Semua tu memang fizik lah. Ada gelombang S, gelombang P, S wave tu memang kita akan apply. Betul. Jadi ini poin saya nak bawa kepada adik-adik ni semua kan. Mungkin ada, saya perasan ramai adik-adik yang mendaftar ni di sekolah menengah. Bila kita nak masuk bidang sains ni, mungkin kita time sekolah kata aku tak sukalah biologi, tak sukalah fizik, susahlah banyak kira-kira kan. Tapi akhirnya bila adik-adik dah masuk bidang kerjaya, tiga-tiga ni perlu. Masuklah bidang pun. Macam Pak Amalina kata tadi, nak masuk bidang geologi, kita pakai tiga-tiga. Walaupun adik masuk dalam bidang, macam contoh saya dalam bidang kimia, kita masih juga ada pakai fizik. Kita ada juga elemen biologi. Jadi saya nak pesan pada adik-adik, jangan benci, jangan tak suka pada satu-satu subjek tu bukan kerana susah. Pada akhirnya kalau kita nak pergi ke bidang sains, memang kita akan pakai tiga-tiga ni, tak boleh lagi. Dia akan juga masuk sikit. Jadi macam saya lah, contohnya kan, saya dulu tak minat
biologi kan, pasal mungkin masa belajar tu tak suka menghafal. Tapi bila masuk ijazah saja muda kimia, rupanya ada pula biokimia. Kita dah kan pening kan, ada pula biokimia tu kan, dia kimia mengenai biologi. Jadi jangan tutupkan minda dulu, cuba belajar semua subjek. Kalau tak dapat satu cikgu tu, cari cikgu yang lain. Kita cuba dapat ilmu tu. Jangan tutup minda dengan cepat kan. Kita cuba belajar kan, cuba minat benda tu. Jadi mungkin sebab apa yang ditawarkan oleh Kementerian Pelajaran tu memang diguna pakai subjek tu. Bukan sahaja sia-sia sahaja, memang diguna pakai. So memang ilmu sepanjang belajar ni perlu kukuh lah, perlu kuat. Supaya masa kerja kita boleh aplikasikan ke kita punya bidang kerja lah. Kalau macam kita nak fokus kan, kita nak jadi seorang geophysicist kan, ahli geofizik. Memang kena fizik tu memang mantap lah macam tu. Jadi mungkin kita punya penghujung ni mungkin Puan boleh bagi sikit kata-kata semangat kita bakar adik-adik ni kan yang ingin melanjutkan ke bidang geologi ni kan. Mungkin ada kata-kata semangat sikit kan. Silakan Puan. Kata-kata semangat. Okey, kepada adik-adik yang masih tiba-tiba minat tentang geologi ni, saya memang cadangkan untuk teruskan menggali tentang geologi. Sebab ia satu kejayaan yang sangat-sangat menarik, yang sangat-sangat, sebab ia satu bidang yang dekatkan kita dengan Tuhan, dengan alam sekitar. Kita boleh nampak apa yang berlaku kepada bukit tersebut. Kita memang dekat dengan alam sekitar, kita pun akan rasa, oh macam ni ke bumi kita berlaku. So teruskan dengan minat geologi ni. Bang, peluang kejayaan memang banyak sangat. Bidang memang banyak perlukan kepakaran geologi ini. So itulah saya memang menggalakkan untuk adik-adik semua meneruskanlah minat. Kalau minat geologi ni teruskan. Belajar bersungguh-sungguh, aim lah dengan apa yang nak tu. Sajalah. Sebab dia memang dekat dengan diri kita, geologi ni. Ya, betul kan. Mungkin kita mungkin dalam kita punya sukatan pelajaran adik-adik tengok kat buku teks semua kan, sebenarnya tak perasan pun kita dah belajar geologi tu kan. Adik-adik belajar pasal air ataupun tengok kita macam gunung berapi yang kita buat pakai soda bikarbonat tu kan. Jadi itu semuanya adik-adik dah belajar dah geologi secara tak sengaja kan. Tapi dalam bidang ni dia lagi khusus, lagi mendalam kan. Jadi saya harap adik-adik sekarang hari ni nampak dah, sebenarnya aku dah belajar dah geologi dia sebenarnya. Macam dalam kitaran batu semua kan ada sebenarnya dalam sukatan, tapi dia tak perasan kan. Jadi mungkin satu, kita nak cucuk, kita nak bakar yang terakhir kan. Mungkin adik-adik kita yang ramai yang perempuan kan, mungkin yang ragu-ragu untuk masuk bidang yang fizikal sikit ni Puan. Silakan. Okey. Itulah saya tengok kan ramai peserta kita kan, adik-adik kita ni kebanyakannya majoritinya perempuan lah. Maksudnya memang minat tu ada, saya tengok. So tak ada masalah pun, wanita boleh kan. Tak semua kata wanita ni tak boleh lah buat semua-semua fizikal ni, nanti susah lah nak masuk hutan, macam-macam hal lah. Tak ada masalah, boleh je survive. Saya ramai yang bos-bos saya sekarang dah bos lah. Macam masa mereka level saya, mereka ramai perempuan boleh masuk hutan, berkemping untuk beberapa hari. So memang tak ada masalah pun. Cuma kita kena kuat lah, walaupun kita memang wanita, kita tahu kita punya tahap. Tapi kita kena kuatkan diri kita, kena jaga stamina, kena sentiasa berjoging lah, jaga stamina kita. So kita boleh, tak ada masalah pun geologi ni. Ramai je wanita di bidang kejuruteraan ni ada, bidang oil and gas pun ada, ramai. Cuma saya tak bawa lah statistik tu, tapi berdasarkan kawan-kawan saya wanita ramai yang mempelopori bidang geologi ni. Baik, itu saja yang
terima kasih banyak-banyak kepada Puan Amalina kerana Okey ya? bersama-sama kita pada pagi ni kan. Saya harap untuk saya simpulkan bahawa sebenarnya adik-adik dah belajar dah mengenai geologi ni dalam buku teks kan. Dia sangat dekat dengan kehidupan kita kan. Sebab dia tak termasuk dalam mungkin kita tak belajar secara mendalam, tapi bila adik tengok kat luar, ada bukit, ada sungai, ada tepi laut, lepas tu ada tengok pula kita punya rumah dibuat daripada dinding, batu, simen kan, semuanya berkaitan dengan ilmu geologi. Dan ilmu geologi ni juga dia tak semestinya nak masuk bekerja tu, tak semestinya nak keluar saja. Ada yang duduk di makmal, ada juga yang kita tak banyak bincang dekat sini, kita tak bincang di sini kan, tapi yang banyaknya kalau adik nak tengok kerjaya yang banyak duit, kerja dia lumayan, boleh pergi ke bidang menggali minyak. Betul, Itu sebab adik boleh kena naik helikopter kan? betul. Betul Encik Jehan, sebab saya tak highlightkan petroleum ni sebab di JMG memang kita tak fokus kepada petroleum lah. Sebab kita Petronas yang akan fokus kepada petroleum tu. Betul-betul. Lagi satu, bukan saja perlu kerja luar macam Encik Jehan cakap kan. Ada yang pegawai yang buat di pejabat menggunakan teknologi sekarang, geographic information system, GIS. Mereka boleh guna drone, boleh guna ni, belum analisa di pejabat saja ada guna, sebutlah GIS. Boleh. Sekarang ni pun banyak dah teknologi, nak ke pemetaan pun boleh guna handphone saja. Tak perlulah susah payah kena dekat-dekat. Macam tu. Tapi apa-apa pun perlu ke site juga sebab kita nak kena confirmkan sesuatu batuan tersebut. Tapi kita ada alternatif lain. Boleh. Kan? Jadi ada pula puan sebut drone tu tadi kan. Kalau adik pun minat drone kan, geologi ni pun kita pakai drone juga. Betul. Tak tahu kan, kita guna kat peralatan yang canggih kan. Yang belum lagi cerita pasal macam mana kita nak mengukur tanah tu kan. Macam mana kita nak cari minyak, macam-macam lagi teknologi yang gempak-gempak yang adik boleh terokai bila bekerja dalam bidang geologi ni. Jadi itulah apa yang kita nak bawa kepada adik-adik. Harapnya lepas ni adik-adik kemudian ada tuan-tuan dan perempuan semua dapat bagi tahu kepada orang ramai, kata sebenarnya kerja sebagai ahli geologi ni not so bad. Sebenarnya dia ada peluang kerja. Sebenarnya kerja dia juga boleh mencapai pendapatan yang lumayan kan. Jadi selepas ini bila kita nak kata kerjaya dalam STEM, kerjaya dalam sains, tak semestinya nak jadi doktor saja ataupun nak jadi engineer saja. Jadi dia tahu dah saya nak jadi geologis. Kalau kita nak tahu jadi ahli geologi tu pula, dia tahu dah spesifik nak jadi apa. Kalau adik-adik nak jadi doktor, dah tahu dah nak jadi doktor haiwan ataupun nak jadi doktor gigi contohnya. Dia bagi lagi spesifik. Kita nak adik tumpu pada satu benda supaya senang bila dah ada fokus tu, senang. Nanti SPM nak apa A. Nanti universiti nak pergi mana. Itu apa kita punya tujuan kita buat kita punya webinar kerjaya dalam STEM pada pagi ini. Sebelum kita nak mengakhiri ni, mungkin kita boleh buka sesi soal dan jawab. Ada siapa-siapa yang ingin bertanya soalan kepada Puan Amalina? Dipersilakan, boleh unmute. Sila. Jangan segan ataupun kalau tak boleh ni boleh type di chat. Boleh. Oh, dah nampak ada orang unmute. Bukan Nasib baik. Cepat. Tadi nampak macam Fitriah nak unmute kan. Siapa ada nak tanya soalan? Ada orang Perak kat sini. Cikgu-cikgu pun ada. Encik Jehan. Ya? Ada orang Perak ke dekat sini? Ada. Bolehlah datang museum tapi tak buka lagi lah sekarang.
Museum Geologi ada dekat JMG Perak lah. Ha. Ke tak ada? Assalamualaikum, siapa yang unmute tu? Ada siapa-siapa yang tanya soalan? Oh, tak ada Okey, kalau tak ada yang ada Faham ke? soalan. Kita nak tanya soalan pada diorang. Jadi kita punya rakan penganjur itu Peranan Taman Negeri dan juga Jabatan Mineral dan Geologi bersama dengan Geopark Lembah Kinta telah menyediakan cenderahati misteri pada 5 peserta yang boleh menjawab soalan kuis kita pagi ini. Jadi semua sedia jadi kita ada 5 soalan, kita ada 5 lah tempat kita ada 5 hadiah untuk diberikan kepada tuan-tuan perempuan dan adik-adik semua. Kita tengok siapa yang jawab, dia akan dapat kan. Nanti kita akan PM tepi untuk menguruskan kita punya ni. Jadi soalan pertama sekali ialah apakah nama ijazah yang kita kena ambil untuk menjadi ahli geologi? Boleh unmute je terus. Sarjana Muda Sains. Sarjana Muda Sains. Lepas tu belakang dia apa, Itesh? Geologi. Geologi, alright. Kita dah ada pemenang yang pertama. Terima kasih. Nanti kita akan kontak kita akan dapatkan maklumat daripada Hitesh. Pesawat itu kita punya pertama. Tahniah. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kerana join juga kita punya program. Soalan yang kedua ialah senaraikan. Kita ada beberapa universiti kita dah sebut kan. Boleh bagi satu dulu. Universiti yang menawarkan ijazah Sarjana Muda Sains Geosains. Siapa ingat? Universiti Malaya. Siapa tu? UKM. Fitria. UKM, ya betul. Fitria dah sebut Universiti Kebangsaan Malaysia, itu antara universiti yang paling top antara yang top lah dalam geosains. Kita buka untuk satu lagi. Siapa yang nak sebutkan apa universiti yang lain lagi yang menawarkan ijazah Sarjana Muda Geosains? Dan geologi lah. Geologi. Geosains dan geologi ada. Siapa lagi? Saya rasa saya dah ada sebut 4 jenis universiti. Jadi Fitriah dah sebut satu. Siapa lagi? Yang dewasa pun boleh jangan ni. Assalamualaikum. Salam Cik Muhammad. Saya. Ibu Siti. Silakan. Universiti Malaya. Universiti Malaya. Itu siapa tu? Nurul Ain. Nurul Ain. Terima kasih. Nanti kita akan berhubung. Daripada mana tu Puan? Siapa yang menjawab tadi? Oh, dia sudah hilang Okey, tak mengapa Nanti kita akan cuba berhubungi untuk mendapatkan hadiah misteri Geopark Lembah Kinta. Terima kasih, kita dah ada 3 pemenang. Kita ada 2 lagi pemenang untuk untuk kita punya hadiah yang seterusnya Soalannya ialah sebutkan salah satu unit ataupun jabatan kecil dalam Jabatan Mineral dan Geosains. Puan Amalina. JMG. Apakah unit dia dalam tu? Ada 7 ke 9 Puan sebut tadi? Unit utama ada 3. Di bawah tu ada aktiviti dia lah. Jadi siapakah Saya kita? nak unit ke nak aktiviti? Unit. Okay. Jadi ada 3 lah tadi. Jadi kita buka 2 untuk ni. Jadi apakah unit-unitnya? Ya tak. Kita ada 2 hadiah.
sempat Google boleh lah. Google pun boleh. Tak ada masalah. Kan? Kita memang nak bagi. Roger. Oh, siapa tadi? Saya. Ya, apakah jawapannya? Neogen. Neogen. Unit sumber mineral. Oh, siapa yang menjawab tu? Bagus lah. Siapa yang menjawab? Boleh saya cuba? Nasuha Unit tadi. sumber mineral. Nasuha jawab unit sumber mineral. Betul ke Puan Amalina? Betul. Betul kan? Okey, tahniah. Fokus ni, bagus. Nasuha. Unit batuan. Unit batuan. Syafiqah kata unit batuan. Betul ke Puan Amalina? Boleh cuba lagi? Boleh cuba Boleh cuba lagi? Lombong dan kuari. Fosil. Fosil. Kurang tepat. Kurang tepat. Mineral. Lombong dan kuari. Ada dah jawab tadi tu Cik Syihan. Siapa tu? Siapa? Dia dah betul tadi. Unit Lombong dan kuari. Unit kuari. Dia dengar kuari je. Lombong dan kuari. Lombong dan kuari. Siapa yang jawab lombong dan kuari? Akilah Lombong dan kuari. Nurul Akilah. Okey, betul ke Puan? Betul. Betul. Okey, kita Bagus. ada Nurul Akilah Google ke fokus ni? Alright, kita dah ada 5 pemenang, iaitu Hitesh, kita ada Fitria, kita ada Nurul Ain, ada Nasuha dan juga Nurul Akilah kan. Nanti kita akan hubungi pemenang-pemenang untuk mendapat hadiah misteri. Sajaan kita punya rakan Jabatan Mineral dan Geosains dan juga Badanan Taman Negeri Perak. Jadi sekali lagi saya dah mengucapkan terima kasih kepada Puan Nurul Amalina kerana berkongsi lah kan, kita bakar adik-adik ni bagi berminat untuk kita punya ni masuk ke bidang ini. Dan juga terima kasih kepada kita punya peserta-peserta yang datang. Kita top tadi saya tengok ada 40 peserta. Mungkin minta maaf pada awal tadi kita masa awal tadi mungkin tak berjaya nak masuk sebab saya pun dah memulakan acara kan, mungkin suka nak fokus untuk masuk semua tu. Semoga bermanfaat lah kepada ni kan. Lepas ni kita boleh bagi tahu lagi ada banyak lagi kerjaya lain dalam STEM. Dan mengenai kita punya program, kita ada lagi program. Saya rasa yang mendaftar pada hari ini juga akan join sesi pada 25 hari bulan 9 mengenai keindahan Geopark Lembah Kintar kan. Hari ni adik-adik dah tahu dah pasal geologi tu benda apa. Kita nak belajar pula mengenai Geopark Lembah Kintar. Jadi sijil akan diberikan pada inilah dah habis 2 sesi tu nanti. InsyaAllah sebelum semua meninggalkan punya sesi kita, saya akan buka ruangan chat kat sini. Mana ruangan chat dan minta isi borang penilaian. Untuk kita tahulah mungkin ada benda penambahbaikan kan, mungkin lawak-lawak saya tak berkenaan dengan batu, nanti ada orang marah ataupun kelewatan saya dan sebagainya. Saya bagi orang masuk lambat, boleh je masuk di bahagian penilaian tu semua. Okey, terima kasih sekali lagi. Kita jumpa pada 25 hari bulan 9 pukul 10 pagi. Dia akan buka pada 9.30 dan pukul 10 sharp kita akan mulalah, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Minta maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.